InsyaAllah pada pagi ini ayat yang ke-165 daripada surah Ali Imran, muka surat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mislaiha qultum anna hadza qul huwa min 'indi anfusikum innallaha 'ala kulli syai'in qadir wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi idznillah wa liya'lamal mu'minin. Pada petang kemarin, kuliah yang lalu, kita telah menyebut bahawa Nabi SAW itu memiliki akhlak yang sempurna. Yang ini Nabi SAW tidak mengambil tindakan terhadap orang-orang yang cuba nak patah balik. Begitu juga orang yang telah patah balik itu, Nabi SAW tidak ambil tindakan ke atas mereka. Sebab apa? Sebab yang pertama, Allah Ta'ala telah memaafkan mereka. Yang kedua, kerana dalam diri Nabi SAW itu ada sifat rahmat, seperti yang kita tengok dalam ayat 159. Kemudian Allah SWT menyebut bila mana Nabi SAW itu mempunyai sifat rahmat, maka itu jelas menunjukkan bahawa Nabi SAW bila mana Nabi buat keputusan untuk pergi ke Bukit Uhud, jadi ketika nak perang ni, Nabi SAW bermesyuarat. Sebab itulah dia ada ayat wasyawirhum fil amri. Nabi SAW bermesyuarat dengan para sahabat dan orang-orang lain macam mana ni, sama ada kita nak pergi ke Bukit Uhud, tunggu di situ, ataupun kita hanya berkubur di Madinah. Jadi orang-orang munafik memberi cadangan supaya duduk, kita tunggu di Madinah lah. Dan orang lain, sahabat-sahabat kata kita keluar, tunggu di Bukit Uhud. Jadi keputusan Nabi iaitu, Nabi buat keputusan kita kena keluar. Jadi timbul dalam sangkaan orang-orang yang lemah iman ni, orang munafik ni, bahawa Nabi SAW ni macam tidak memerlukan kepada mereka. Maknanya seolah-olah Nabi SAW tidak menghargai pendapat mereka. Dan biasalah Nabi SAW ni, kalau dia bermesyuarat, dia nak tengok pendapat masing-masing, nak tahu setara mana kesetiaan dan ini, walak setara mana terhadap kerajaan Islam ni, sama ada berani nak keluar pergi perang ke ataupun tidak. Jadi bila Nabi buat keputusan kita akan tunggu di Gunung Uhud, maka adalah sosek-sosek desas-desus mengatakan bahawa Nabi SAW ni membelakangkan kita ni, kita terutamanya orang Madinah, sehingga pergi keluar. Jadi mereka kata Nabi telah khianat. Telah khianat mana tidak menghargai mereka. Keputusan Nabi itu membahayakan. Keluar tu maknanya macam cari nahas. Jadi sebab itulah ayat yang mari 161 ni, itu Allah Ta'ala kata wa ma kana linabiyyin an yaghulla, tidak sepatutnya Nabi itu khianat. Jadi terjemahan biasa disebutkan berkenaan dengan ayat ni, tidak patut Nabi itu khianat harta ghanimah. Tapi sebelum dengan makna khianat harta ghanimah ni, dia terlebih dahulu dengan makna khianat yang umum, dengan makna istibdadu bil amri, maknanya diktator, menetapkan keputusan tanpa mengambil kira orang lain. Mana itu satu bentuk pengkhianat. Jadi Nabi SAW itu dengan sifat rahmat dia, tidak mungkin Nabi berlaku khianat. Dan Allah SWT menyebut ayat dalam ayat 162 dan juga 164 itu sebagai dalil-dalil bahawa Nabi SAW memang ikhlas. Memang bermesyuarat tu memang nak tahu setara mana kesungguhan mereka, dan Nabi telah timbang dengan sebaik-baiknya macam mana, hak mana lebih sesuai, hak mana lebih
munasabah dengan kedudukan mereka tu. Jadi sebab itulah Allah SWT menyebut Nabi ni, kedatangan mereka untuk orang mukmin ni benar-benar satu nikmat yang besar. Tugas Nabi 4 perkara yang kita baca tu, itu menjadi dalil bahawa Nabi ni ikhlas. Mana Nabi SAW tidaklah mahu mempertaruhkan nyawa sahabat dengan begitu sahaja, mendedahkan mereka tu kepada kematian. Jadi orang-orang munafik dia anggap Nabi SAW menyebabkan musibah kepada mereka. Sebab apa? Sebab keluar perang. Sebab itulah dalam ayat-ayat yang kita baca pada ayat yang lalu dan juga ayat kedatang ni, semua orang munafik kata, kalaulah kita tak keluar, kalaulah kita tak keluar, tak mati kita. Maka sebab itulah Allah SWT menyebut dalam ayat yang ke-157 tu, 157 tu, mana saja kamu mati, 158, di mana saja kamu berada, kamu mati terbunuh di jalan Allah Ta'ala, kau mati rumah kamu kau, kamu akan kembali kepada Allah Ta'ala. Kamu sebagai orang yang mengembara pergi nega kau, mati juga. Kamu duduk rumah pun mati juga, kamu pergi perang pun mati juga. Jadi tidak sepatutnya itu menyebabkan kamu takut. Awalamma asabatkum musibah, awalamma asabatkum musibah. Ini mesej, maknanya teguran Allah SWT, khitab Allah Ta'ala kepada orang-orang yang munafik, yang lemah iman. Allah Ta'ala kata, dan apabila kemalangan menimpa kamu, maknanya bila kamu telah ditimpa musibah, berarti kamu telah menimpakan 2 kali ganda seperti itu. Jadi hak kita terjemah ni dia lain sikit daripada hak terjemah yang biasa, mengikut tafsir yang biasa, tidak. Bila mana kemalangan itu menimpa kamu, berarti kamu telah menimpakan 2 kali ganda, yakni terhadap saudara-saudara kamu. Maknanya keputusan kamu, orang-orang munafik ni yang ikut terpedaya dengan Abdullah bin Ubay bin Salul tu, patah balik ke Madinah seramai 300 orang tu, dengan tindakan tadi kamu telah menimpakan musibah kepada saudara kamu. Sebab apa? Orang-orang hak mukmin hak ada tu hak tergugat, yang mana mereka tu tidak dapat tetap, sehingga mereka ni lemah semangat, ugah. Kita baca dalam ayat, idhammat ta'ifatan minkum an tafshala wallahu waliyukuma. Pada ayat 122. Begitu juga pada ayat 152. Hatta idza fashiltum, sehingga kamu jadi ugah, takut kepada musuh. Sebab bila kamu telah sedikit, lepas tu tengok orang lain balik tu, dapat berita orang lain balik tu, jadi kamu ugah. Jadi disebabkan mereka yang berpaling tadah tadi, maka orang Islam lain terkesan. Jadi watanaza'tum fil amri, jadi kamu bertelingkah, sama ada nak balik semula ke ataupun nak duduk bersama dengan Nabi. Jadi di situ bila bertelingkah, maka lemahlah kekuatan. Jadi Allah SWT kata, mereka berkata, kuntum anna hadha, macam mana benda ni boleh berlaku, macam mana musibah ni boleh berlaku. Maka Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi supaya kata, kul huwa min indi anfusikum. Mana musibah kemalangan ni, maknanya ugah semata orang-orang mukmin, itu adalah kerana perbuatan kamu. Mana kamu tu melemahkan semangat orang. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah SWT Maha berkuasa atas setiap sesuatu. Maknanya kalau demo tu ada juga hak nak patah balik juga, walaupun tinggal apa kerak sahaja dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah SWT boleh memberi kemenangan. Jadi musibah hak mari ni, Allah Ta'ala kata kepada orang-orang munafik, ini daripada diri kamu sendiri, maknanya tidak daripada Nabi. Sebab orang-orang munafik ni dia selalu menyalahkan kepada Nabi. Sebab Nabi ajak kita keluarlah jadi lagu ni. Kalau kita tak keluar, tak jadi lagu ni. Tapi masalahnya, kalau dia tunggu di Madinah, habislah kota Madinah tu, isteri-isteri, orang-orang kanak-kanak dan orang tua yang lemah. Jadi
dalam bab ni orang-orang munafik tidak boleh menyalahkan keputusan Nabi SAW. Sebab apa? Sebab Nabi buat keputusan tadi berdasarkan kepada mesyuarat. Nabi tak dah tengok dah pendapat orang tu kumpulan ni gapo sepatutnya. Jadi Nabi SAW buat keputusan dengan amanah, tidak ada khianat. Sebab itulah kalau kita nak erat cerita ini wa man yaghlul tu berkenaan dengan harta ghanimah, khianat dalam harta ghanimah tak apa-apa. Sebab kalau kita tilik tengok semula tak sebut lagi cerita ghanimah. Jadi Nabi tidak khianat dalam mengetuai peperangan tadi. Jadi apa ia menyebabkan musibah menimpa kamu tu, itu adalah kerana kamu sendiri tu takut, membiarkan syaitan menggugak keberanian kamu. Wa ma asabakum yaumal taqal jama'ani fa bi idznillah wa liya'lamal mu'minin. Dan apa yang telah menimpa kamu pada hari bertemu dua kumpulan, mana tentera Islam dengan tentera kafir Quraisy ni, maka itu dengan izin Allah Ta'ala. Maknanya kamu ada pertelingkahan, kamu dapat baiki balik pertelingkahan tadi dah. Ada di kalangan kamu yang mati syahid dan kamu mendapat kemenangan. Jadi semua tu dengan izin Allah Ta'ala, sebab Allah Ta'ala nak menzahirkan manakah orang mukmin ia sebenar-benar mukmin. Maka sebab itulah bila berlaku peristiwa ni, maka sudah terdedah dah manakah di kalangan mereka itu orang-orang yang beriman dengan tulis waliya'lamal ladina nafaqu, dan Allah Ta'ala nak mengetahui siapakah orang-orang yang munafik, yang menyembunyikan kufur mereka. Jadi selalunya bila kita kata waliya'lamallah ni, supaya Allah Ta'ala tahu, itu dengan makna supaya ilmu Allah Ta'ala itu terzahir. Jadi Allah Ta'ala ni sebelum daripada peristiwa ni dia tahu dah. Tapi bila kata untuk Allah Ta'ala tahu, maknanya untuk Allah Ta'ala memberitahu kepada kamu. Allah Ta'ala nak zahirkan kepada kamu ilmu dia. Wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillahi aw idfa'u. Dikatakan kepada mereka, keluarlah berperang di jalan Allah. Maknanya pergi ke Bukit Uhud tu. Yang ni untuk membela Islam. Aw idfa'u, ataupun bertahan. Bertahan tunggu di Madinah untuk menjaga harta benda kamu, keluarga kamu. Qalu law na'lamu qitala lattaba'nakum. Mereka berkata, kalau kami faham, kalau kami tahu ada peperangan, tentulah kami akan ikut pergi-pergi juga. Jadi demo ni dia ada semua jawapan. Tak. Moga kata barang kalu tu ada semua. Kalau kita tahu, pergi, kita nak pergi. Jadi dia buat alasan. Macam-macam. Hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman. Mereka itu pada hari itu, orang-orang munafik tadi, lebih hampir mereka itu kepada kafir berbanding dengan iman. Maknanya pada ketika tu nifak yang ada dalam hati ni tu habis. Bila kocok tu gak habis, berjebok tu habis. Tak boleh nak dah, tak boleh nak susuk dah. Jadi percakapan mereka tu jelas, menunjukkan bahawa mereka ni seorang yang munafik. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Jadi mereka selalu menyebut dengan mulut mereka apa yang tidak ada dalam hati. Mana kecek tu berdegar-degar, kita akan pertahankan Nabi, kita akan pertahankan Madinah, tapi dalam hati mereka tu tidak ada iman. Jadi ucapan semangat, ucapan nak pergi berjihad, dah bercita-cita nak mati syahid itu sebenarnya kata-kata sahaja, tidak berpunca daripada hati yang yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bima yaktumun, dan Allah Taala lebih mengetahui tentang apa yang mereka sembunyikan, yakni kufur dan keingkaran itu. Jadi mereka ni allazina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Orang-orang munafik itulah, mereka lah yang mengatakan kepada saudara-saudaranya yang mana telah mati syahid itu, dia kata
berkenaan dengan mereka berkata kepada saudara mereka yang mana telah mati syahid itu. Mereka memperkatakan tentang hal saudara-saudara mereka yang telah terbunuh syahid dalam mati syahid tadi. Waqa'adu, sedangkan mereka tu duduk. Jadi sahabat-sahabat mati. Orang munafik ni dia duduk rumah, tak pergi, patah balik tu. Dan dia kata lau ata'una ma qutilu, kalau demon ni dengar buah kita supaya tak pergi keluar bukit Uhud, pakai duduk di Madinah saja ataupun patah balik bersama dengan kami, mereka tidak akan mati. Jadi mati-mati ni sebab kamu ikut Muhammad, kamu dengar kata Muhammad, kamu tidak dengar kata puak kita. Itu mereka suka guna kalau tu. Kalau tu bahaya. Sebab itulah dalam hadis Nabi SAW menyebut lau tu min amali syaitan. Buah kalu tu amalan syaitan. Sikit-sikit kalu, sikit-sikit kalu. Sebab itulah kata buah kalu ni tak payah tanam. Jadi nak ubat penyakit buah kalu ni semua, itu kita kata qadarallah ma syaa fa'al. Allah Taala telah takdirkan, hak dia nak itulah hak dia buat. Katakanlah wahai Muhammad, qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin. Jika benar kata-kata kamu tadi, maknanya kalau pergi ikut Muhammad itu akan mati, kalau duduk rumah akan selamat, pada ketika itu kamu cuba pertahankan diri kamu bila mati itu mari. Sebab mati ni di mana saja kamu berada, kamu akan mati. Ajal dan maut itu adalah ketetapan Allah SWT. Wallahu yuhyi wa yumit. Allah Ta'ala yang menghidupkan dan mematikan. Jadi bila Allah Ta'ala nak orang itu mati, di mana saja dia boleh mati. Jadi ucapan lagu tu ucapan kalau kita tak pergi, kita tak mati, disebabkan sebenarnya kata-kata mereka tu kerana takut perang, takut mati syahid. Jadi Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi supaya kata kepada mereka, kamu cubalah pertahankan diri kamu tu daripada mati bila mati tu mari. In kuntum sadiqin, jika betul-betul kamu ni orang yang jujur dalam kata-kata kamu. Maknanya janganlah kamu sengaja buat alasan. Jadi kata-kata mereka ni sebenarnya menyakitkan hati keluarga orang-orang yang beriman mati syahid. Maknanya kalau pergi melawat kita kata kalau dia kita mari pergi melawat orang mati, kita kata lagu mana? Sepatutnya kita kata takziah lah, melegakan hati dia. Kita kata nak macam mana takdir Allah Ta'ala, sama-sama kita terima lah. Tapi kalau kita mari kalau demo tak mutu kau nak demo, tak jadi lagu ni. Jadi kita mari tu sebut lagu tu kepada keluarga si mati, kalaulah kamu tak bagi mutu pada dia tak akan bawa kursi, dia tidak akan accident. Jadi kata-kata tu menyakitkan hati keluarga para sahabat, balu dia, anak-anak dia, orang terdekat jadi sakit hati. Sebab apa? Sebab kata-kata tu menggambarkan tidak faham keadaan. Tidak faham keadaan, tak faham mati syahid tu gapo. Tidak bersimpati dengan keadaan mereka ni. Mati syahid di jalan Allah Ta'ala. Maka sebab itulah Allah SWT di tengah-tengah cerita orang munafik ni, Allah Ta'ala celah. Allah Ta'ala masuk lalu mana nak memberi tasliyah, nak menenangkan hati keluarga para syuhada ni bahawa hak mati syahid ni mulia di sisi Allah Ta'ala. Jadi demo tu kata kalau pergi berjihad, kalau duduk rumah tak akan mati. Tapi Allah Ta'ala kata lagu mana? Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Dan janganlah kamu menyangka orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Ta'ala itu bahawa mereka tu mati. Jadi ada ayat pencerahan ni dia panggil jumlah mu'taridah untuk menyatakan tasliyah,
bahawa orang mati syahid ni tak mati sebenarnya di sisi Allah Ta'ala. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka. Dalam keadaan mendapat rezeki, mendapat kemuliaan. Jadi di sini kita boleh tengok cara Al-Quran itu melayani orang-orang keluarga mati syahid macam mana. Dah. Sebab itulah kalau kajian Islam pun dia kena bagi penghargaan lah. Orang putih pun buat bagi pingat. Dah, bagi pingat kebesaran kepada orang mati dalam peperangan ni. Tidak kata menyalahkan bapa dulu kerja sebagai askarnya. Dah. Berat kalau mikir lagu tu, mikir cara munafik. Tak boleh. Dia kena mikir hidup perjuangan ni. Mana pihak kerajaan, Nabi sebagai kerajaan, Allah SWT sebagai Rabb, ia telah mensyariatkan jihad ni, Allah Ta'ala bagi ganjaran. Bahawa mereka tu tak mati, mendapat rezeki. Farihina bima atahumullahu min fadlih. Mereka ni bukan setakat hidup, tetapi mereka ni bersukacita dengan limpahan kurnian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa yastabshiruna billazina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Dan mereka bergembira dengan berita baik mengenai saudara-saudara, yakni orang-orang Islam yang sedang berjuang, hak masih hidup belakang, hak tak mati. Mereka bergembira. Tidak kata patut-patut mati tak. Tak. Ada orang mati syahid ni, bila dia hidup dia bergembira. Bila diberitahu orang-orang yang mereka tinggalkan itu hak masih lagi berjuang di jalan Allah Ta'ala, yang mana mereka tu nak cari mati syahid juga, tak mati syahid juga, tetapi mendapat kemenangan. Jadi mereka tu gembira juga. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Mereka bergembira dengan berita baik saudara mereka yang sedang berjuang, yang masih lagi tinggal di belakang, yang tidak mati lagi. Maknanya biar ada mutu meneruskan perjuangan, membela agama Allah, menegak agama Allah. Tidak kata deki pula, bapa aku mati dia tak mati. Sebab orang yang mati syahid ni dia faham ganjaran yang begitu besar di sisi Allah Ta'ala. Allah khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan telah diberitahu kepada mereka, janganlah sesekali Allah, maknanya tidak ada, diberitahu kepada mereka Allah, tidak ada sebaran ketakutan ke atas mereka, mana tak usah bimbang lah. Anak isteri yang ditinggalkan, negara Islam yang diperjuangkan itu macam mana tak payah fikir dah. Sebab kalau kata mati pada medan peperangan, dah takut-takut mari timbul, kalau aku mati ni macam mana, siapa nak tegak ke Islam? Tak usah bimbang, jangan takut, Allah Ta'ala akan jaga agama dia. Walahum yahzanun, mereka itu tidak bersedih. Tidak bersedih di sini, mereka dilayani dengan sebaik-baiknya. Bila berada di alam barzah itu, mereka ditempatkan. Ada dalam riwayat menyebut orang-orang mati syahid ni, mereka ni terisi dalam burung, yang mana burung tu bawa mereka terbang masuk dalam lampu-lampu, gitulah tak silapnya. Jadi mereka tidak berduka cita, yakni kerana layanan yang begitu istimewa untuk mereka itu. Kemudian ayat berikut ni, yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin wa anna Allaha la yudhi'u ajral mu'minin. Hal ini berkenaan dengan pujian dan berita gembira untuk mujahidin yang sedang diuji dalam peperangan. Yastabshiruna bi ni'matin minallah. Mereka bergembira dengan balasan nikmat dari Allah Ta'ala dan limpah kurniaannya. Maknanya mereka ni mendapat nikmat, mendapat harta ghanimah. Dan ayat ni lah bagi kita jelas menunjukkan bahawa Nabi SAW dan sahabat ni dalam peperangan Uhud tak kalah. Tak kalah. Sebab mereka bergembira dengan nikmat kurnia Allah Ta'ala, harta ghanimah ni. Sebab cerita perang Uhud ni tak habis lagi. Dan Allah SWT tidak mensia-siakan
ganjaran orang yang mukmin. Mana mereka tu pegang. Maknanya walaupun mereka tu pegang dapat harta ghanimah, tidak terhapus pahala berjihad. Kalau orang tu pegang memang nak harta ghanimah, dah. Takut-takut dia jadi pegang tidak di jalan Allah Ta'ala sebab tak ada keikhlasan. Tetapi kalau orang tu ikhlas, dah, dia berhak mendapat harta ghanimah. Dengan sebab dia dapat harta ghanimah tu tidaklah terbatal pahala mereka di sisi Allah Ta'ala. Allazina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh. Jadi mereka ni menjunjung perintah Allah dan Rasulnya setelah daripada mereka ni mengalami luka. Maknanya dah pergi ada lah luka tu, tak boleh elak dah. Kena anak panas situ, anak panas sini, kena apa, luka-luka, memang tak boleh elak dah. Tapi nak menggambarkan bahawa mereka ni dalam keadaan cedera ni. Jadi cedera dalam perang tidak semestinya kalah. Biasalah. Orang Gusti tu dah hak menang tu. Dah. Lebih habis dah kalau tak berlakon lah. Lebih habis tu berbadan dia tu nak boleh menang orang tinju tu 10 round. Dah boxing. Ada tu lebih-lebih muka tu. Lepas tu dia menang. Boleh saling pinggir. Lepas tu biasa dia dah lah. Jadi Allah Ta'ala nak puji orang beriman ni lepas daripada mereka balik daripada peperangan Uhud tadi dalam keadaan cedera. Allah Ta'ala panggil berjihad sekali lagi. Iaitu macam mana? Ada disebutkan dalam kitab sirah, dalam kitab tarikh bahawa orang-orang Quraisy ni dah bila mereka nak balik meninggalkan Uhud, mereka tiba di Rauha. Abu Sufyan, Abu Sufyan dia orang-orang dia tu kata, kita ni tak kena ni, gaduh balik. Gaduh balik. Jadi mereka kata kita ni cepat sangat balik. Jadi sepatutnya kita ni pergi lagi ke hadapan. Kita pergi lagi. Tapi tak jadilah. Jadi mana mereka nak patah balik tu cek bahawa mereka tu tak menang. Mereka tak menang. Dah. Kalau mereka menang dah patah balik buat gapo, kira menang habis sesatlah kalau ada Muhammad. Jadi mereka tu cuba nak patah balik. Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kena bersedia. Sebab bila-bila masa lagi orang-orang kafir Quraisy ni akan patah balik serang. Lillazina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Kepada orang-orang yang mengelokkan amalan mereka itu, mencari kualiti amalan mereka itu dan mereka bertakwa kepada Allah Ta'ala, mereka mendapat ganjaran yang besar. Maknanya orang-orang yang sentiasa bersedia untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka memelihara diri daripada ada sifat nifak ni, mana bui alasan lah. Dah. Mana kalau orang munafik ni bila ajak semula lagi perang, dah lah baru balik perang Uhud, cedera. Dah. Allah Taala nak uji. Jadi ada seruan daripada Allah dan Rasul ni supaya bersiap sedia nak lawan semula. Orang-orang kafir Quraisy ni takut-takut mereka patah balik. Jadi kalau orang hak ahsanu, dah, mereka memang hitam perlu sama nak cari pahala, jadi mereka bersedia. Dan mereka tu bertakwa kepada Allah Ta'ala, memelihara diri daripada ada sifat nifak. Sifat nifak ni lagu mana? Akan ada semua alasan kepada mereka untuk mengelak diri daripada pergi perang. Jadi kalau orang munafik ni tentulah dia akan kata, baru sudah perang nak pergi pula. Tengoklah keadaan kita ni cedera ni, takkan nak suruh pula. Jadi itu sifat nifak. Jadi orang hak mukmin tulus ikhlas tidak lagu tu. Mereka ni lagu mana? Allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum. Orang-orang yang bila diberitahu oleh pembawa berita kepada mereka, innan nas ni maknanya Abu Sufyan dan tentera Quraisy lain, qad jama'u lakum, telah mempersiapkan untuk menghadapi kamu ni, fakhshawhum, maka takutlah.
Jadi ni desak-desuh ataupun kita kata khabar angin yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, bahawa orang-orang kafir Quraisy ni telah mempersiapkan tentera untuk lawan kamu. Fakhshawhum, takutlah. Takutlah. Takut tu maknanya tak sakit perang lah, maknanya menyerah sajalah. Tetapi orang-orang ahsanu tadi, orang-orang bertakwa tadi, fazadahum imana, mereka bertambah iman. Kohon naik semangat. Dia kata, tadi tak boleh mati syahid lagi, bakali hak ni, bakali mati syahid pula. Jadi naik angin pula mereka. Mereka berkata sebagai tanda keimanan, waqalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka kata cukuplah Allah. Maknanya puak-puak kamu ni kata segi perang tak apa. Tak apa, kita tak gantung, cukup Allah. Ia membantu menolong kita, wa ni'mal wakil. Dia selah sebaik-baik, ia mengurus. Mana dialah akan atur dengan sebaik-baiknya. Jadi perkataan ia cuba menakut-nakutkan orang beriman ni Allah satu perbuatan yang tidak bertanggungjawab. Tetapi orang beriman ni mari lagu mana pun, orang kata mari rimah gajah lagu mana pun, bersedia semacam untuk mati, mati syahid. Ibarat lagu mana? Ibarat kalau kata api nyala tu, koh kita jiru air, koh kuat. Koh kuat. Jadi walaupun ada macam-macam ujian kepada mereka ni, makin nyala iman mereka, makin semangat, makin kuat semangat mereka itu untuk mati syahid berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah. Jadi setelah mereka pergi mengejar musuh, mereka kembali dengan mendapat nikmat dan limpah kurnian Allah Taala. Mana mereka pergi itu boleh pahala, walaupun musuh telah lari semula balik ke Mekah. Lam yamsashum su'un, mereka tidak disentuh oleh sesuatu bencana pun, mana tak ada berlaku pertempuran sekali lagi. Jadi wattaba'u ridwanallah, dan mereka pula menurut keredaan Allah Taala. Maknanya mereka tu bersedia sama cari keredaan Allah Taala. Mana balik ke Madinah pun dah meneruskan iman dan amal soleh mereka, tidak kata ya saja, mana merungut, kata ada musuh kita pergi tak ada, tidak. Dan benda ni dia kira di mana saja ada perintah Allah Taala, maka di situ ada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu dzu fadlin azim, Allah Subhanahu Wa Taala besar ni, kurniaan dia, mempunyai limpahan kurniaan yang amat besar. Kemudian dalam ayat 175 sehinggalah kepada ayat 178 ni, Allah SWT memberitahu kepada kita berkenaan dengan usaha tak habis lagi ni, kerana pokok munafikin untuk mendatangkan mudarat kepada orang-orang beriman, dan juga kepada Nabi SAW. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Itu sebenarnya maknanya pembawa berita tadi adalah syaitan yang bertujuan untuk menakut-nakutkan terhadap pengikut-pengikut, menakut-nakutkan kamu terhadap pengikut-pengikutnya. Maknanya hak mari sebar berita bahawa orang-orang kafir Quraisy tu mari nak serang semula dan cuba mencetuskan ketakutan dalam diri kamu. Itu sebenarnya tali baru syaitan, sahabat-sahabat syaitan. Walaupun dia manusia, tetapi bila mana mereka tu setia kepada kafir Quraisy, maka Allah SWT sifatkan sebagai syaitan. Sebab itulah dalam bab walak ni, setia ni, kita kena beringatlah kita walak setia kepada siapa. Kalau kita setia pada Allah dan Rasul, memang layaklah jadi wali Allah. Kalau kita sentiasa berpandukan kepada Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita setia pada Quran dan hadis, maka layaklah kita jadi wali Allah. Kalau kita tak kenal hadis, tak kenal hadis, maka nak jadi wali Allah macam mana? Jadi itu sebenarnya adalah wali syaitan. Jadi wali syaitan ni
perancangan mereka tu lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya perancangan syaitan ni lemah, tak dapat menandingi kekuatan iman orang beriman. Jadi Allah Ta'ala kata fala takhafuhum, jangan kamu takut kepada mereka, usah dipedulikan kepada khabar angin daripada mereka itu, tetapi wa khafuni in kuntum mu'minin, hendaklah kamu takut kepada aku kalau kamu benar-benar beriman. Wala yahzunka allazina yusari'una fil kufr. Ini ayat yang ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa, dalam ilmu tafsir ini dipanggil iltifat. Iltifat, pemalingan. Kalau tadi mula-mula kecek pasal orang munafik pergi kepada orang beriman, kemudian pergi pula kepada Nabi. Dan janganlah engkau berduka cita wahai Muhammad disebabkan oleh orang-orang yang segera melibatkan diri mereka dalam kekufuran. Innahum la yadurullaha syai'a. Kerana apa? Kerana mereka itu sesungguhnya tidak dapat menggugat pada agama Allah Ta'ala sedikit pun. Tak gogek pun agama Allah Ta'ala, walaupun mereka buat perancangan-perancangan yang mana lebih memihak kepada kufur, lebih memihak kepada orang kafir. Jadi Allah SWT membiarkan mereka tu tadi dengan segala perancangan jahat mereka tu, yuridullahu alla yaj'ala lahum hazzan fil akhirah. Kerana Allah Ta'ala menetapkan untuk tidak memberikan apa-apa habuan kepada mereka. Maknanya mereka tu bila begitu tindakan mereka, maka mereka tidak akan dapat keselamatan di akhirat. Tidak ada pahala untuk mereka. Sebab apa? Sebab tindakan mereka itu berpunca daripada nifaq. Walahum azabun azim. Mereka pula beroleh azab yang siksaan yang amat besar. Mana sesuailah dengan apa? Nifaq yang ada pada mereka itu dan perbuatan yang menyokong orang-orang kafir, serta mereka tu cuba nak melemahkan semangat orang beriman. Jadi Allah SWT menenangkan Nabi. Amaran kepada orang yang dalam keadaan dia beriman tu, lemah iman ni, dia cenderung kepada wali-wali syaitan. Dia cenderung kepada orang kafir. Innal ladzina ishtarawul kufra bil imani lan yadurrullaha syai'a walahum azabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang membeli mana dia jual iman dia pergi beli kufur, sesekali tidak akan dapat menggugat agama Allah, tidak dapat menggugat kudrat Allah Ta'ala. Tetapi hak mereka dapatnya dengan sebab beli kufur tadi, jual iman, hak mereka dapat adalah walahum azabun alim. Mereka beli sebenarnya, mereka dah beli dengan mendapat milik azab yang menyakitkan. Itu natijah daripada perbuatan mereka. Wala yasabanna alladzina kafaru annama numli lahum. Wala yasabanna alladzina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim. Dan janganlah sesekali orang kafir menyangka bahawa kami membiarkan, yakni mereka tu hidup dengan lebih lama, itu baik bagi diri mereka. Jangan duduk suruh sedar. Maknanya kata dalam hati, kita boleh hidup lama ni tak mati lagi, Tuhan saya. Tuhan saya. Tidak. Tidak. Allah Ta'ala sengaja memberi tempoh pada mereka tu supaya mereka tu mikir, supaya mereka ni kalau mereka tu buat lagi kejahatan-kejahatan, mereka akan mendapat ganda azab. Jadi Allah SWT memanjakan, membiarkan mereka tu hidup lebih lama, innama numli lahum liyazdadu isma, untuk memberi peluang kepada mereka itu, kalau mereka nak menambahkan dosa, Allah pergi. Lah secara mana? Sekat-sekat dia nak. Walahum azabun muhin. Tetapi mereka kena ingat, kalau mereka diberi umur yang panjang tadi, tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala, tetapi bertambah dosa-dosa, mereka akan mendapat azab yang menghina, yang menyebabkan mereka terhina di akhirat. Kemudian Allah SWT menyatakan hikmah ni, menyatakan hikmah
tentang ujian yang dihadapi oleh orang beriman berkenaan dengan peperangan Uhud ni terutamanya. Maka Allahu liyadharal mu'minina 'ala ma antum 'alaih. Maka Allahu liyadharal mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha min at-tayyib. Allah sesekali tidak akan membiarkan orang-orang beriman di dalam keadaan yang kamu ni ada seseorang. Keadaan yang kamu ada seorang bercampur aduk mukmin dan munafik. Bahkan dia tetap menguji kamu. Mana Allah SWT tidak membiarkan orang mukmin ni dalam keadaan ada bercampur gaul dengan orang munafik sehingga tidak dapat dibezakan. Mana Allah Ta'ala dia tidak akan biarkan orang beriman ni terus menerus berada dalam sebuah negara dalam keadaan orang beriman ni tak khabar orang ni munafik, orang ni mukmin yang tulik, sehinggalah Allah Ta'ala bezakan antara hatta yamizal khabitha minat tayyib. Allah Ta'ala bezakan antara hak mana molek hak mana tak molek. Jadi nak membezakan antara molek tak molek ni kalau kita jumpa mah kan, mah ko gapo ko, kalau kata besi tu kita bakar, kita sepuh dulu bakar, nak buat tu tahi-tahi karat tu. Jadi lagu tu lah. Jadi nak bezakan antara mukmin dengan munafik ni dia kena pergi perang, kena ada jihad, baru tubik. Kalau cokeh kok biasa ni tak tubik, tapi bila mari perang ni akan tubik buat. Sebab itulah dia kena bakar dengan api. Nak mah tu sebab apa? Berharga tu sebab dia dibakar dulu, buat habis, capur pasir, selut apa semua tu tubik mah hak begitu berharga. Kena diuji dulu. Jadi Allah Ta'ala nak saring, nak tapis ni hak mana tak molek dengan mana hak molek ni. Jadi Allah Ta'ala tidak membiarkan orang-orang mukmin ni berterusan bersama dengan orang munafik. Sebab apa? Sebab itu membahayakan. Orang kata api jalan sekal, kita ingat kau tak ada gapo, dia mau tuak perancangan kita asera muka tu tak kuat dah. Tapi muka bagai dalam kan, bagai dalam ni siapa tahu. Jadi Allah Ta'ala syariatkan perang ni dengan ada ujian lagu ni maka boleh nyatalah hak mana kufur, hak mana syirik, hak mana nifak dengan hak mana hak ikhlas, mukmin yang sebenar-benarnya. Dan daripada tu wa ma kana Allahu li'akum 'alal ghaib. Dan daripada tu Allah Ta'ala tidak memberitahu kepada kamu perkara gaib. Maknanya boleh nampak kawai tahu. Allah Ta'ala tak buat lagu tu. Benda gaib ni Allah Ta'ala tak beritahu kepada orang beriman bahawa tu dapat ilham orang tu kafir, orang tu munafik. Tidak. Bukan cara Allah SWT lagu tu. Allah Ta'ala sesekali tidak memperlihatkan kepada kamu perkara gaib. Maknanya kamu boleh tahu isi hati orang tu beriman atau tidak, nifak atau tidak, tak. Cuma diberitahu alamat oleh Nabi SAW. Kalau nak tahu dengan jelas, dalam perang ni lah. Walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha. Tetapi Allah Ta'ala memilih dari rasulnya itu sesiapa yang dia kehendaki untuk memberitahu perkara gaib. Hanya Nabi yang Allah Ta'ala kehendaki, pada benda yang Allah Ta'ala kehendaki, Allah Ta'ala beritahu perkara gaib. Pada Nabi itu sahaja yang Allah Ta'ala beritahu perkara gaib berkenaan dengan Allah Ta'ala nak supaya Nabi itu tahu. Bukan semua benda gaib Nabi tahu, tapi apa yang Allah Ta'ala nak Nabi tahu, maka Nabi pun dapat tahu. Kalau kata Nabi tahu serba-serbi tentang ilmu Allah Ta'ala, tak adalah sifat ilmu Allah Ta'ala yang mutlak. Kalau Nabi tahu semua ilmu gaib, tak ada ilmu mutlak Allah Ta'ala. Jadi kalau lagu tu panggil asyirku fil ilmi, kita syirik dalam bab ilmu ni. Kadang-kadang orang kita kan, dia pesan lah, katalah dia bawa kita pergi jumpa tok guru dia kata dia mau molek sikit depan tok guru kita ni. Tok guru kita ni dia nampak isi hati, dia boleh baca orang ni ikhlas atau tidak, jujur atau tidak, dia boleh tahu. Tu orang panggil syirik juga tu, syirik fil ilmi, menganggap isi hati seseorang tu diketahui, sedangkan Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Nabi pun tak tahu,
Tak, isi hati orang. Sebab itulah dalam hadis berkenaan dengan tuntutan hak ni, tak, Nabi buat keputusan. Nabi kata aku buat keputusan ni mengikut berdasarkan pada hujah-hujah kamu. Mana hak ni hujah sedap, hak ni hujah kuat sedap, hak ni cukup bukti, hak ni tak cukup bukti, cukup saksi, tak cukup saksi. Tak. Nabi kata innama aqta'u lakum qit'an minan nar. Sebenarnya kalau orang tu kalau dia benar, berarti aku telah ambil beri untuk dia tu satu cebis daripada api neraka. Mana Nabi besar. Tak. Mana Nabi tu dia buat keputusan berdasarkan pada hak zahir. Hak ghaib Allah Taala tak beritahu. Sebab Nabi ni Allah Taala taklifkan juga sebagai hakim. Kalau hakim tu setiap hakim ada atas dunia ni tahu ilmu ghaib, tak payah buat mahkamah lah. Tak payah panggil saksi lah. Mari duduk depan tu hakim kata, ha ni bersalah, ha ni tak bersalah. Fa'aminu billahi wa rusulih, maka hendaklah kamu beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya. Maknanya Allah Ta'ala perintah supaya kita ni beriman dengan Allah dan rasul-rasul sekalian. Mana rasul-rasul tu Allah Ta'ala memberitahu kepada mereka itu wahyu dan juga ilmu gaib yang perlu mereka tahu. Wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim. Bila mana kamu beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, kamu akan mendapat ganjaran yang besar. Maknanya ganjaran yang besar itu bergantung kepada ketakwaan dan iman kamu. Kemudian dalam ayat berikut ni Allah SWT menyebut kepada kita macam mana ni sikap orang-orang munafik ni yang bakhil untuk memberi sumbangan harta benda dan juga nyawa mereka di jalan Allah Ta'ala. Mereka sentiasa ada alasan. Wala yasabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairan lahum. Dan janganlah orang-orang yang bakhil dengan apa yang kami berikan kepada mereka itu daripada kurniaan kami. Mana orang bakhil malah nak beri harta benda. Maknanya dalam jihad ni kena bagi nyawa, kena bagi harta. Jadi orang hak bakhil tadi, sedangkan benda tu Allah Ta'ala beri pada dia, harta Allah. Bukan harta dia pun. Jadi dia menyangka dengan sikap bakhil tadi baik untuknya. Jadi mereka kata kalau kita sifat, kayalah kita. Ya. Allah Ta'ala kata bal huwa syarrul lahum. Sebenarnya sikap bakhil tadi buruk kepada mereka. Sebab apa? Saytawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Akan dililitkan akan di apa saya tawaku ni, maka akan dibelitkan, akan dikalunkan kepada mereka itu apa yang mereka bakhilkan pada hari kiamat. Maknanya harta dinar dan emas itu Allah Ta'ala tukar jadi ular, syuja'ul aqra dipanggil. Asal dalam kutubah mari baca hadis ni dah, syuja'ul aqra. Mana orang yang ada harta, mereka tidak bayar zakat, harta tadi bertukar menjadi ular. Ular tu akan belik dia. Syuja'ul aqra. Kerana tak bayar zakat. Tapi setengah penceramah kita biasa dengar, mereka kata syuja'ul aqra ni ular hak-hak dia apa? Dia membelik orang tak semaya. Itu hadis tak kuat. Syuja'ul aqra ni dia khusus berkenaan dengan zakat. Lepas tu tak ada kau ulah hak belik semaya. Orang tak semaya. Hak tu kita tidak tahu. Tak. Tapi hak sebut tu hadis tidak sahih. Hak sahihnya syuja'ul aqra ni khusus dengan orang tak bayar zakat. Ulah orang hak tak semaya tu tak tahulah ulah apa. Kalau orang tu bakhil dengan kambing tu dia pikul di akhirat dalam bentuk gemuk besar, tebal pula. Dia akan pikul. Tu balasan orang yang tidak mahu infak, tidak mahu zakat di jalan Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala akan kalunkan harta yang mereka bakhilkan dulu pada hari kiamat. Ular yang membelit mereka. Walillahi mirathus samawati wal ard. Allah Ta'ala lah yang mewarisi. Allah Ta'ala lah yang mewarisi segala warisan isi langit dan bumi ni. Mana yang apa? Maknanya kalau kamu mati dah, kamu mati harta benda tu tak jadi milik kamu dah. Semua tu akan jadi milik Allah Ta'ala. Jadi bila milik Allah Ta'ala,
dia akan buat mengikut kehendak dia. Begitu juga kekayaan yang kamu dapat ni sebenarnya miras, apa yang Allah Ta'ala bagi. Miras ni maknanya kita dapat sesuatu dengan tanpa usaha. Itu asal makna miras. Kita dapat pusaka ayah kita ni kira apa? Tak kira sama ada kita jadi anak soleh, kau anak berbakti, kau anak tak jumpa ayah, dah. Tak ada khidmat pada dia. Bila kata cek dalam IC, dah, cek surat beranak, anak dia kita ni. Maka tak kira kita taat kau tidak berbakti kepada dia ataupun tidak, memang kita berhak mendapat harta pusaka. Allah Ta'ala telah tetapkan lagu tu, itu kata pusaka. Dah. Jadi Allah Ta'ala memiliki dengan berhak langit dan bumi ni. Maka atas dia lah nak memerintahkan kita zakat, infak, fisabilillah ataupun tidak. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Ta'ala amat mengetahui tentang perbuatan kamu ni. Maknanya orang bakhil ni macam-macam. Tak. Dia nak lari daripada zakat, dia dulu pitih ke bini dia. Kata ambil lah pitih ni. Sebab dia nak kurang nisab. Nisab dah ni berapa? 22, 21 ribu. Jadi dia pun ambil 2 ribu ke bini dia. Jadi nak cukup 1 tahun dia pun ambil. Ambil dulu ke bini dia. Tak. Katalah wi tu boleh puasa. Kono-kononnya nak dapat pahala lebih. Tak. Lepas raya habis cukup setahun, tak. Dia minta semula. Minta semula. Tu helah nak lari daripada zakat. Jadi Allah Ta'ala tahu helah kamu tu. Wallahu bima ta'maluna khabir. Kemudian dalam ayat berikut ni, Allah SWT menyatakan berkenaan dengan orang Yahudi. Balik semula cerita orang Yahudi. Jadi oleh kerana dalam peperangan, dalam setiap peperangan ni orang bakhil tu orang munafik boleh nampak tak? Sikap bakhil mereka ia cuba menggagalkan jihad tu dengan sebab sifat kedekut mereka, dengan sebab mereka tidak infak. Maka Allah SWT kaitkan juga dengan perangai orang-orang Yahudi ni, yang mana orang Yahudi ni mereka mengatakan kata-kata yang tidak sewajarnya kepada Allah SWT. Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Allah Ta'ala mendengar kata-kata orang yang mengatakan bahawa Allah Ta'ala fakir, kita hak kaya. Ni kata-kata orang Yahudi. Orang Yahudi ni bila diajak kepada mereka infak fi sabilillah, mereka akan kata Tuhan muflih dah. Sebab apa? Sebab Tuhan minta kita tolong orang fakir. Tuhan jadi fakir dah sebab Tuhan minta tolong dengan kita. Jadi kita kaya. Jadi mereka buat alasan. Mereka menghina, memperolok-olokkan perintah supaya infak fi sabilillah, tolong orang miskin. Jadi mereka akan katalah orang fakir ni malah lah macam-macam, orang asnah ni malah berusaha lah, macam-macam kata-kata mereka. Jadi mereka kata sepatutnya Allah Ta'ala lah bagi rezeki kepada mereka ni biar mereka kaya juga. Sedangkan peraturan Allah Ta'ala dalam bab rezeki ni dia sesuai dengan ciptaan Allah Ta'ala. Ada orang pandai, ada orang cerdik. Kalau semua manusia ni kaya belaka, tak ada lah kelebihan orang kaya tu. Dia nak dapat pahala, dia nak memberi pertolongan, nak menzahirkan pemurah. Sebab manusia ni dia suka menzahirkan pemurah dia. Jadi kalau semua orang kaya, dia nak bagi pada siapa dia? Harta benda. Maka sebab itulah Allah Ta'ala telah atur dalam kehidupan manusia ni, ada orang kaya, ada orang miskin. Ada orang jadi driver, ada orang jadi tukang sapu, ada orang jadi CEO, ada orang jadi macam-macam jenis jutawan. Supaya manusia ni boleh kerja sama, tolong menolong. Kalau berlaku dekat kiamat nanti di mana orang tu erat zakat dia nak bagi, tak ada siapa pun terima. Sebab apa? Kaya berlaku. Susah. Susah juga lagu tu. Jadi sebab itulah dia kena ada orang kaya, orang miskin. Jadi orang kaya tu diseru supaya infak, orang miskin disuruh supaya bersabar. Jadi mereka kata kita ni kaya sehingga Tuhan ni minta suruh kita infak, belanja, menolong, bersedekah kepada orang fakir. Sanaktubu ma qalu.
Hak demo kata tu, hak demo tu kata tu Allah Ta'ala rakamkan. Allah Ta'ala sifat. Maknanya kata-kata ni perbuatan juga, dosa juga. Allah Ta'ala sifat. Ada tu direkod. Allah Ta'ala akan baca ke balik di akhirat nanti. Begitu juga waqatlahumul anbiya bi ghairi haqqin. Sikap mereka itu membunuh para nabi dengan tanpa hak. Wa naqulu dzuqu azabal hariq. Maka kami akan kata kepada mereka, rasakanlah azab yang membakar. Zalika bima qaddamat aydikum. Itu adalah kerana perbuatan tangan kamu. Kamu cepat nak buat sesuatu, kamu ni gopoh buat kejahatan. Wa annallaha laisa bizallamin lil abid. Dan Allah Ta'ala tidak menzalimi hamba-hambanya. Maknanya kalau Allah Ta'ala membalas dengan segera terhadap kejahatan manusia ni, Allah Ta'ala tidak zalim. Sebab apa? Sebab itu perbuatan manusia sendiri. Mereka ni juga menggugu, buat alasan macam-macam untuk tidak beriman. Allazina qalu innallaha ahida ilaina alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar. Mereka ni dah yang kata Allah Ta'ala telah pesan kepada kita supaya jangan beriman dengan mana-mana rasul, sehinggalah rasul tadi membawa kepada kami bukti mukjizat, dengan korban, yakni dengan binatang korban yang dimakan oleh api. Jadi mereka buat alasan. Jadi Nabi ni tak ada korban dimakan api, jadi kita tak ikut. Jadi mereka ni buat syarat ni, macam-macam buat syarat. Tidak akan beriman selagi gitu, selagi gini. Jadi itu bukan sikap mukmin yang sebenar. Sikap orang mukmin yang sebenar ni, orang yang Allah Ta'ala berikan ilmu ni, dia beriman dengan Allah Ta'ala tanpa syarat. Jadi kata-kata mereka itu Allah Ta'ala suruh Nabi SAW jawab, Qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati wa bil ladzi qultum falima qataltumuhum in kuntum shadiqin. Katakanlah, telah datang kepada kamu rasul-rasul, bukan seorang, ramai rasul-rasul sebelum daripada aku ni, dengan bukti-bukti mukjizat. Contohnya Nabi Isa, mari bayinat, mukjizat-mukjizat ni. Wabil ladzi qultum, dan mereka tu membawa dengan apa hak kamu nak tadi. Mari api yang membakar korban, api yang membakar harta yang dikorbankan untuk Allah tu dah. Falima qataltumuhum, maka mengapa kamu membunuh nabi-nabi tadi kalau kamu tu benar-benar benar-benar jujur dalam dakwah kamu bahawa kamu beriman. Maknanya alasan kamu untuk tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tak kuat. Sebab apa? Sebab sikap kamu tu daripada dulu lagi tak suka pada nabi-nabi. Hatta nabi kamu sendiri pun kamu bunuh. Nabi di kalangan Bani Israel sendiri pun kamu telah bunuh. Sehingga ada disebutkan selama 40 orang nabi telah dibunuh oleh orang Yahudi. Jadi Nabi Isa pun kamu nak bunuh juga. Wabillazi qultum tu hak kamu kata tu. Dak, hak kamu kata tu itu alasan lah. Hak ni dia boleh jadilah, boleh jadi hak mereka nak korban tu dak. Dimakan api ni boleh jadi mereka mempersoalkan, mereka mencetuskan syubhat. Syubhat macam mana? Dia kata kalau Nabi ni Nabi yang benar, macam mana dia boleh makan harta ghanimah? Sebab dulu untuk Nabi-Nabi terdahulu harta ghanimah tak boleh. Bila perang, harta ghanimah kupus tepat, maka dibakar oleh api. Jadi bila api bakar harta ghanimah tadi, lah, itulah tanda bahawa jihad tadi Allah Ta'ala terima. Kalau tak terbakar, Allah Ta'ala tidak terima jihad tadi. Ada ketidakikhlasan. Jadi Nabi ni pula mereka cetuskan syubhat. Kalau benar Muhammad ni sebagai Rasul, macam mana dia boleh ambil harta ghanimah? Pelik. Pelik. Sedangkan harta ghanimah tu Allah Ta'ala halalkan untuk Nabi. Sebab apa? Sebab isyarat bahawa jihad ni tidak semestinya ada Nabi. Dan jihad ni al-jihadul madin ila yaumil qiyamah. Jihad ni akan berterusan sampai hari kiamat. Jadi nak suruh berterusan ada jihad ni, maka Allah SWT menghalalkan ghanimah untuk orang beriman. Sebab nak berjihad kena infak. Kena waktu biti, kena belanja harta, kena korban nyawa.
Lepas tu sebagai pulangnya Allah Ta'ala halakkan harta ghanimah. Allah Ta'ala beri mati syahid. Jadi timbang molek Ali Allah Ta'ala bila dia menuntut daripada kita supaya infak di jalan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala balas selalu dengan menghalalkan ghanimah. Jadi bila ada lagu tu sama, infak daripada hamba, ghanimah dari pihak Allah Ta'ala, maka jihad tu dia tidak akan tergendala. Sebab itulah Nabi kata al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad akan berterusan sehingga hari kiamat. Fa in kadzabuka faqad kudziba rusulun min qablik. Kalau mereka itu mendustakan engkau wahai Muhammad, maka sebenarnya rasul-rasul sebelum daripada engkau itu faqad kudziba rusulun min qablik. Rasul-rasul sebelum engkau dulu telah pun didustakan, ditolak oleh umat mereka. Ja'u bil bayyinat, dalam keadaan mereka tu membawa mukjizat-mukjizat. Wazubur, wazubur ni bahagia-bahagia kitab. Daripada apa kitab yang diberikan kepada Nabi Daud, wal kitabil munir, dan juga kitab keterangan yang memberi pedoman, yakni kitab Taurat. Kitabul munir ni sifat kepada Taurat. Kullu nafsin za'iqatul maut. Jangan dibimbang. Setiap yang bernyawa itu merasai mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ini sebagai tasliyah lah kepada orang beriman hak nak mati syahid itu tak mati-mati dah. Dia nak pahala besar tapi Allah Ta'ala tidak takdirkan dia mati, tak apa, dia akan mati juga. Jadi macam mana dia tak dapat pahala mati syahid ni? Sedangkan dia berkali-kali perang. Jadi Allah Ta'ala kata wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Allah Ta'ala akan sempurnakan ganjaran pahala untuk kamu ni dengan sebab sabar, dengan sebab takwa pada hari kiamat, mana tidak hari ni. Faman zuhziha 'anil nar, maka sesiapa yang diselamatkan daripada api neraka, wa udkhilal jannah faqad faz. Sesiapa yang telah dijauhkan daripada api neraka dan dimasukkan dalam syurga, berarti dia telah berjaya, telah selamat. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ni adalah kecuali mainan ataupun alat yang boleh memperdayakan manusia, menyebabkan manusia ralik tak khabar. Itu Allah Ta'ala memberitahu kepada kita bahawa seseorang itu kejayaan sebenar ni bila dia selamat daripada api neraka. Kalau kalah dalam peperangan tidak bererti gagal. Kalau mati syahid dalam peperangan tidak bererti gagal, tidak bererti kalah. Maknanya kalau tak boleh kita dah kata Allah Ta'ala akan persalahkan kita sebab kita tidak atur strategi. Tidak. Sebab apa? Sebab peperangan itu memang kehendak Allah SWT adalah takdir Allah Ta'ala tu, ada menang ada kalah. Kemudian ayat yang berikut ni kita akan sambung pada petang ni lah. InsyaAllah kita cuba habis petang ni lah. Ada 2 muka lagi. Jadi setakat itulah apa yang baik daripada Allah SWT dan apa yang kurang itu daripada kelemahan diri hamba. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini. Okey. Okey.